من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيقي يا رسول الله وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمال Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari yang mulia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, dan hari ini adalah hari pertama kita buka majlis ta'lim hadis 40. Berkenaan dengan hadis 40, kita akan syarah dalam lebih kurang 13 atau 14 kelas, dan kita akan habiskan semua keseluruhan pengajian kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang singkat ini kita kena kenal dulu siapakah penulis kepada hadis 40 ni. Para ulama yang terdahulu berebut, bersaing untuk menulis, mengumpul hadis 40. Antara yang berjaya menulis hadis 40 dan tersebar sehingga sekarang ini adalah pemilik kitab ini, Arba'in An-Nawawi, iaitu Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, imam yang dikenali sebagai kita sekarang ini sebagai Imam Nawawi. Dialah antara yang berjaya mengumpul 40 hadis, dan hadis ini dibukukan dan tersebar ke seluruh penduduk masjid. Semua masjid di seluruh dunia akan membaca hadis 40. Jadi inilah dia Imam An-Nawawi, penulis kitab hadis 40. Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah. Seorang alim di dalam pelbagai bidang disiplin ilmu Islam, fiqhnya, hadisnya, bahasa Arabnya, semua dia adalah pendekar terkehadapan dalam segala ilmu Islam. Dan banyak penulisan dia sehingga sekarang menjadi rujukan, antaranya Riyadhus Shalihin, kitab hadis juga syarah Riyadhus Shalihin. Sehingga sekarang Riyadhus Shalihin tidak pernah mati di mana-mana masjid, akan ada pada setiap minggu kitab syarahan hadis Riyadhus Shalihin. Begitu juga dengan kitab Fiqh Minhajut Talibin, Al-Majmu' sebagai contoh. Semuanya kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kitab ini menjadi pemula ataupun rujukan dalam mengumpul pandangan-pandangan mazhab Syafi'i rahimahullah. Baik. Kelebihan kitab Arba'in Nawawi ini, dia ada sebenarnya Arba'in Nawawi membawa maksud 40 hadis. Tetapi sebenarnya hadis ni ada 42 hadis. Kenapa disebut Arba'in Nawawi? Itu adalah uslub gaya bahasa Arab. Apabila dia ingin menyebut, dia tak akan sebut Isnin wa Arba'in. Dia sebut Arba'in Nawawi. Itu lebih cantik bahasanya. Jadi hadis ini mengumpulkan sebanyak 42 hadis. Menariknya hadis yang ada di dalam kitab Imam Nawawi ini, dia tidak sekadar mengumpul hadis dalam satu bab sahaja, tetapi dia mengumpul di dalam pelbagai bab kehidupan. Ada fiqhnya, ada akidahnya, ada tauhidnya, ada tazkiyatun nufus, semua terkandung di dalam kitab 40 ini. Jadi sebab itulah kitab ini antara yang terbaik.
Kerana ada yang mengumpul hadis-hadis hanya tertumpu kepada usuluddin. Umdatul Ahkam hanya tertumpu kepada kitab masalah-masalah fikih. Subul Salam, Bulughul Maram, Ibnu Hajar berbicara tentang masalah-masalah fikih. Tapi Imam Nawawi menyeliputi keseluruhan minhaj kehidupan Muslim. Jadi ini adalah panduan untuk semua, bukan sahaja untuk masalah fiqh, tapi masalah tasawuf, masalah syariah dan sebagainya. Inilah kelebihan yang ada pada kitab Arba'in Nawawi. Dan kelebihan yang selain itu, Imam Nawawi mengumpul hadis yang sahih di dalam kitab ini. Dan banyak di dalam 40 hadis ini terkandungnya ada riwayat oleh dua orang imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Al-Muslim. Jadi kita tidak ada ragu-ragu lah dari sudut riwayat ataupun kedudukan hadis. Jadi insyaAllah kita baca dulu hadis ni. Qala al-muallif rahimahullah, an Amirul Mu'min Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Daripada Amirul Mukmin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang yang mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang akan diperolehinya atau kerana perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia niatkan. Baik. Sebelum kita syarah hadis ni, kita kena kenal siapa perawi hadis ni. Perawi hadis ini namanya Amirul Mukmin Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Amirul Mukmin ini adalah gelaran khalifah kepada Umar Al-Khattab, dan Abi Hafs ini adalah gelaran Arab. Apabila seseorang memiliki seorang anak sulung, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia akan menisbahkan diri dia sebagai Abu Hafs, Abu Muhammad, Abu Ali. Jadi anak Umar bernama Hafs, jadi digelarkan sebagai Umar sebagai Abu Hafs. Jadi hebatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni, ketika dia meriwayatkan hadis ni, dia menggunakan kalimah sami'tu, aku mendengar. Apa makna aku mendengar? Maknanya Umar Al-Khattab ni dia secara direct, secara langsung mengambil hadis daripada Rasulullah, mendengar Rasulullah sedang bercakap di atas mimbar. Jadi Umar yang meriwayatkan hadis ini secara langsung dia mendengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini bercakap tentang apa? Hadis ini berbicara tentang innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal, setiap perbuatan. Innamal a'mal, ini adalah uslub bahasa Arab. Apabila menggunakan perkataan innama, dia ingin mengkhususkan pada sesuatu yang penting. Mana perkara yang penting? Innamal a'mal binniyat. An-niyat itulah perkara yang penting yang ingin dikhususkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Setiap amal perbuatan kita ini kena bermula dengan niat. Apa makna al-amal? Amal ini adalah jamak kepada amal, iaitu banyak amalan. Jadi apabila disyarahkan hadis innamal a'mal binniyat, rupa-rupanya di dalam amalan-amalan kita ni ada 3 perkara yang kita kena ingat. Yang pertama, amalan qulub, amalan hati. Yang kedua, amalan nutq, lidah yang kita baca, yang kita sebut-sebut ni. Dan yang ketiga, amal jawar. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal hati kamu, setiap amal lisan kamu, setiap amal perbuatan kamu hendaklah bermula dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan jika kamu niat untuk mendapat pahala, kamu akan memperolehi pahala yang kamu niatkan. Jadinya hadis ni nak menceritakan supaya setiap amalan kita ini perlu disandarkan kepada niat. Dan bukan saja kepada niat semata-mata, tetapi niat untuk mendapat pahala.
Para hadirin sekalian, kenapa hadis ni penting? Hadis ni penting kerana pertama dia menentukan amalan kita ini dikira sebagai adat ataupun ibadat. Contoh. Esok kita mandi. Ustaz Saidi. Esok kita mandi. Esok kita mandi dapat pahala ataupun esok kita mandi kerana biasa kita mandi? Apa jawapan? Esok pagi Jumaat kita bangun mandi. Dapat pahala ke ataupun sebagai adat semata? Niat mandi nak semayang. Biasanya orang niat mandi hari Jumaat ni sebab apa? Untuk mandi janabah, mandi wajib. Ataupun ada kedua, niat kerana tak selesa, bangun daripada pagi, rasa berpeluh dia mandi. Yang pertama, mandi kerana rasa berpeluh nak sejukkan badan, itu adalah adat. Yang itu tidak ada apa-apa pahala. Tetapi niat yang kedua, kerana mandi wajib, kerana berada dalam keadaan janabah, dan kemudian untuk solat subuh 2 rakaat, maka itu adalah pahala ibadah. Itu contoh kenapa kita berniat, kerana niat membezakan antara adat dan ibadah. Esok hari Jumaat, pakai jubah cantik hari Jumaat. Orang yang pertama pakai jubah cantik berwangian kerana esok hari Jumaat. Dapat pahala ke tak dapat pahala? Dapat pahala ke tak dapat pahala? Tak pakai hari Jumaat. Esok pakai baju cantik-cantik hari Jumaat sebab hari Jumaat. Dapat pahala ke tak dapat pahala? Tak, soalan saya, dapat pahala tak pakai baju kan hari Jumaat? Sebab tu. Pakai baju cantik-cantik berwangian pada hari Jumaat itu dikira adat. Adat semua-semua dah. Setiap kali cuti hari Jumaat, dia akan bangun pagi pakai cantik-cantik. Dia akan itu adalah budaya yang adat. Tapi hari itu dia mandi kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwangianlah pada hari Jumaat, pakailah pakaian yang baru. Niat dia dipakai baju cantik pada hari Jumaat kerana nak ikut sunnah Rasulullah, maka di situlah dia mendapat pahala. Dua perbuatan yang sama tetapi niat yang berbeza. Jadi itulah yang dinamakan sebagai niat yang mendapat pahala dengan niat yang tidak mendapat pahala. Baik. Contoh yang lain, niat juga innamal a'malu binniyat. Kenapa hadis ini penting? Ia bukan berbicara sahaja antara adat dan niat. Tentang adat dan ibadah, tetapi antara ibadah dengan ibadah yang lain. Seorang bangun solat 2 rakaat dan orang lain bangun solat 2 rakaat. Dua-dua orang ini kita tidak tahu niat dia untuk apa. Kalau dia niat untuk solat sunat 2 rakaat, dia akan mendapat pahala solat sunat. Dia ni solat sunat 2 rakaat kerana solat fardu wajib, maka dia ada dapat pahala wajib. Apa kesimpulannya? Niat juga menentukan ni ibadat seseorang, ibadat wajib ataupun ibadat sunnah. Dan yang menariknya niat ni, walaupun orang melakukan 2 solat yang sama, tapi pahala yang berbeza. 2 manusia solat 2 rakaat yang sama tetapi mendapat 2 pahala yang berbeza. Kenapa? Kerana niat tadi. Orang tu niat kerana hari ni dia solat subuh, bangun solat 2 rakaat. Tapi hamba Allah yang kedua ni, dia bangun subuh dalam keadaan dia adalah pelaku dosa. Dia seorang yang sedang kehilangan anak, sedih, terputus keuangan. Maksudnya dia bangun dalam keadaan dia insaf, jiwa dia hancur, dia nak beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan solat dia dapat menenangkan jiwa dia. Allah dapat nusrah, memberi nusrah kepada dia, memberi pertolongan kepada dia. Subhanallah. Ibadat orang yang kedua ini lebih besar pahalanya daripada ibadat orang yang pertama. Kerana apa? Kerana niat dia itu besar. Niat dia kepada Allah semasa dia solat itu lebih besar pada niat orang yang pertama tadi. Faham? Ibadat yang sama tapi pahala yang berbeza. Orang yang belajar, pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mesir. 2 orang yang pergi belajar, pergi ke Mesir, menghabiskan duit ibu dan anak. Yang pertama pergi belajar dengan niat balik akan menjadi guru, menjadi qadi dan mendapat gaji yang lumayan. Orang yang kedua pergi ke Mesir, pergi ke Arab Saudi belajar kerana dia nak balik mengajar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu agama. 2 niat yang berbeza dan 2 orang ini mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niat. Sebab itulah hadis innamal a'malu binniyat. Lub, akar kepada segala amalan.
Pemula segala amalan ini bermula dengan an-niyah, niat yang baik ataupun niatnya yang buruk. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Perenggan kedua hadis ini berbicara tentang hijrah, ada kaitannya dengan niat. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia akan mendapat pahala hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Tetapi sesiapa yang hijrah kerana dunia dan kerana perempuan yang ingin dikahwinkannya, maka dia mendapat apa yang dia niatkan. Hadis yang pertama disebut berulang kali, sesiapa yang berhijrah kepada Allah, dia akan mendapat Allah. Tapi hadis yang kedua, siapa yang berhijrah kepada dunia, dia akan mendapat apa yang dia niatkan. Ada dua kata-kata yang berulang, yang kedua tidak diulang. Kenapa? Kerana orang yang berhijrah kepada Allah ini, Allah Ta'ala muliakan dia. Berbanding orang yang berhijrah kepada dunia, ia adalah perbuatan yang tidak memberi manfaat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu hadis ini sangat penting, kerana hijrah ini melibatkan kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan harta kita kerana satu tujuan. Sama ada tujuan kita Allah dan Rasul, atau tujuan kita kerana dunia ataupun kerana perempuan yang kita ingin kahwini. Sebab itulah hijrah ini, okey, hijrah ni ada dua keadaan. Hijrah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Mekah ke Madinah. Di dalam itu ada dua perkara penting. Yang pertama, hijrah kerana Rasulullah, jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dan hijrah kerana syariat Allah memerintahkan supaya umat di Mekah itu, para penduduk di Mekah hendaklah berhijrah ke Madinah. Tetapi sekarang, adakah wujud lagi hijrah? Sekarang, perlukah hijrah? Ustaz, Cik Imam kita, perlu hijrah tak sekarang? Hijrah sekarang ini masih ada. Tetapi apa yang membezakan hijrah kita pada zaman Nabi dengan hijrah kita pada waktu sekarang? Hijrah pada zaman Nabi membabitkan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat suruhan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hijrah kita selepas kewafatan Nabi hanya satu perkara, kerana syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa syariat Allah? Syariat Allah supaya kita apabila berada dalam keadaan maksiat, di dalam tempat maksiat, perlu berhijrah ke tempat yang ibadah, tempat yang soleh. Kita tidak boleh berada dalam keadaan yang orang kafir, negara kafir yang menyebabkan kita sukar untuk mengamalkan Islam, maka kita disyariatkan untuk berhijrah ke negara yang lebih selesa untuk kita beramal dengan amalan Islam. Tetapi kalau negara kafir itu ada ruang untuk mendirikan masjid, ada ruang untuk solat dan berpuasa, itu tidak ada masalah. Jadi, beza hijrah antara kita pada zaman Nabi Muhammad dengan hijrah ini ialah hijrah Nabi kerana dua perkara, kerana Rasulullah berhijrah dan kerana syariat Allah. Dan hijrah kita pada waktu sekarang ini selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana syariat Allah, supaya manusia, umat Islam tidak boleh berada dalam keadaan maksiat, kena berhijrah kepada yang lebih baik. Tujuan hijrah kerana apa? Tujuan hijrah kerana amkan hijratuhu ila Allah, kerana ingin mendapat pahala Allah dan juga ingin mendapat redha Allah. Tetapi Allah sebut juga, apa kaitan hijrah ila Allah wa rasuluh? Kenapa Allah sebut wa rasulih? Kerana Rasul ini kita ingin, kenapa kita berhijrah? Kerana kita ingin membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana nak bela Nabi Muhammad daripada terus dizalimi, menjadi pelindung kepada Nabi Muhammad. Dan kita hari ini berhijrah daripada buruk kepada baik kerana ingin melindungi sunnah Nabi supaya terus diamalkan, supaya Nabi Muhammad, syariah Nabi Muhammad terus tertegak. Sebab itulah kita tidak boleh berada dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan maksiat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi beberapa minit yang kita tinggal ini, yang masih berbaki ini, kita dapat kesimpulan bahawa niyah ini adalah asas kepada semua rukun-rukun Islam. Syahadah, as-salat, lagi puasa, zakat dan haji. Semua 5 rukun Islam ini berdiri dengan apa? Dengan niat.
tidak ada niat, maka rosaklah ibadah kita, rosaklah amalan-amalan kita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dia cakap benda yang ringkas saja. Innamal a'malu binniyat. Tapi subhanallah, dalam kalimah yang ringkas ini sahaja mempunyai pelbagai makna yang sangat besar. 5 rukun Islam, panduan kehidupan, semuanya bergantung kepada hadis innamal a'malu binniyat. Subhanallah. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada manusia yang biasa yang lain. Ini adalah karamah ataupun barakah Nabi Muhammad. Dia bercakap satu perkara yang pendek tetapi maknanya sangat mendalam. Jadi inilah sebahagian daripada apa yang kita dapat daripada hadis 40 dan apa pengajaran dia. Itu kesimpulan. Ini sebelum kita habiskan pengajian kita, apa pengajaran dia? Pengajaran pertama, terapkan bacaan hadis 40 di dalam keluarga kita. Tradisi umat Islam, hadis 40 daripada sekolah, daripada pelajar rendah, pelajar menengah, wajib ada pada anak-anak kita hadis 40. Usahakan mereka menghafaz 40 hadis kerana ini adalah pintu kepada ilmu-ilmu yang lain. Dan yang kedua, kita kena sentiasa dakwah kepada keluarga kita dalam keadaan mereka berada dalam keadaan yang lara dengan muzik, dengan televisionnya, dengan TikTok. Kita ubah nasihat kepada mereka. Waktu solat kita kena solat, waktu baca Al-Quran kita kena baca Al-Quran. Bawa mereka solat jemaah. Itu adalah apa? Hijrah. Hijrah yang disebut oleh Nabi di dalam hadis ini, daripada buruk kepada perkara baik. Ajak keluarga-keluarga kita untuk berhijrah kepada perkara yang lebih baik. Kenapa? Kerana hijrah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Walaupun Nabi sudah wafat, tetapi fadilah hijrah itu masih ada sehingga sekarang, iaitu meninggalkan keburukan untuk memperolehi kebaikan, insyaAllah. Jika ada apa-apa soalan, Ustaz, ada soalan? Ada soalan di ada. Jadi semoga apa yang kita dapat pada hari ini memberi manfaat kepada kehidupan kita sama Islam. Imam Ahmad, saya tutupkan dengan kata-kata Imam, seorang ulama, Syekh Ruhaili, ulama di Masjidil Haram Nabawi. Orang yang menuntut ilmu kena ada tiga keadaan. Ada 4 keadaan orang yang menuntut ilmu. Orang yang niat yang baik dalam menuntut ilmu. Pertama, orang tu ada harta dan orang tu ada ilmu. Dia menggunakan harta untuk ilmu dia. Beli kitab, bayar yuran, pergi bermusafir untuk menuntut ilmu. Ini adalah orang yang sebaik-baik kedudukan di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia menggunakan harta dia kerana nak menuntut ilmu. Itu orang yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak ada harta tetapi dia nak menuntut ilmu dan dia berniat. Dia berniat di dalam hati dia, kalaulah aku ada harta ni, aku akan gunakan harta ini untuk jalan kebaikan, bersedekah, menuntut ilmu dan sebagainya. Ini kedudukan orang yang kedua ini kerana niat dia berada sama dengan kedudukan orang yang pertama, iaitu yang menggunakan harta untuk kebaikan. Kumpulan yang ketiga, dia ada harta tapi niat dia buruk. Dia menggunakan harta itu untuk melakukan maksiat, pergi berkaraoke, pergi mendengar hiburan, pergi bermusafir, melancong semata-mata menonton perkara maksiat. Ini orang yang ketiga, orang yang paling hina, orang yang tersangat hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia menggunakan harta dan niat dia gunakan harta itu kerana melakukan perkara maksiat. Tetapi di dalam ketiga perkara ni ada satu kumpulan yang sangat buruk. Apa dia? Dia ni dah miskin, tidak ada harta, dan niat di hati dia, kalau aku ada harta, aku akan melakukan maksiat, aku akan melakukan dosa, akan melakukan harta itu untuk perkara-perkara yang bukan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 4 kedudukan berbeza hanya kerana niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebab itu para hadirin sekalian, jagalah hati kita
supaya kita sentiasa salihun niat, khalis, sucikan hati kita daripada perkara-perkara yang tidak baik di dalam niat kita untuk melakukan segala amalan. Sama ada amalan itu amalan hati ataupun amalan lisan dan amal anggota badan. Semoga mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi untuk hadis yang kedua pada minggu hadapan, Islam, Iman dan Ihsan. Dan jika tidak ada apa, insya-Allah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.